Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syifa Najwa binti Muhammad Sahabuddin, nombor matrik A176624. Hari ini saya akan bincangkan tentang COVID-19 dan ekonomi Malaysia. Yang pertama, kita akan bincangkan tentang kesan COVID-19 kepada ekonomi, individu dan firma di dalam Malaysia. Kesan kepada ekonomi. Pandemik COVID-19 telah memberikan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik dan sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Antara yang terjejas adalah industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan serta industri pelancongan antara yang merupakan industri yang paling terjejas. Industri pendidikan tinggi juga yang bernilai 35 bilion kepada ekonomi negara menghadapi cabaran ekoran kekangan menarik pajak antarabangsa. Peniaga kecil seperti penjual kuih, peniaga pasar malam dan sebagainya juga antara yang terjejas dan tiada punca pendapatan yang tetap ketika berlakunya COVID-19. Kadar pengangguran iaitu sehingga Mei 2020 adalah sebanyak 5.3%. Dan harga minyak antarabangsa turut mengalami kejatuhan pada awal Mac telah mengakibatkan tekanan fiskal tambahan terhadap negara pengeluar minyak, termasuklah negara Malaysia. Ini adalah grafik bagaimana cara kita memahami COVID-19 yang memberi impak kepada pekerja dan isi rumah. Kesan kepada individu. Hasil dapatan survei khas pusingan pertama iaitu daripada Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu mendapati sebanyak 52.6% daripada 168,182 orang responden telah melaporkan sangat terkesan dengan pandemik COVID-19. Antaranya adalah pekerja dalam sektor perkhidmatan, khususnya perkhidmatan makanan dan minuman merekodkan kadar peratusan tertinggi bagi kehilangan pekerjaan, diikuti oleh sektor pertanian dan sektor pembinaan. Purata perbelanjaan isi rumah termasuk perbelanjaan kewangan juga telah jatuh sebanyak RM3,504, iaitu 55%. Antara kategori barangan yang mencatatkan penurunan terbesar adalah pakaian dan kasut, pengangkutan, restoran dan hotel, hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah. Perbelanjaan untuk makanan dan minuman beralkohol juga telah meningkat sebanyak 20%, ekoran keperluan lebih banyak bahan mentah bagi tujuan makan di rumah, terutamanya ketika PKP dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu orang ramai tidak boleh keluar dan terpaksa duduk di rumah. Ini adalah grafik yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai purata perbelanjaan isi rumah mengikut kumpulan utama. Kesan kepada firma. Banyak organisasi tidak dapat menjalankan operasi terutamanya apabila kerajaan melaksanakan kawalan pergerakan ataupun PKP. Dan kehilangan punca pendapatan kalangan ramai ahli masyarakat telah menyebabkan mereka mengurangkan pembelian barangan daripada firma perniagaan. Sekaligus telah menyebabkan pendapatan firma jatuh menjunam. Selain itu, sekitar 640,000 syarikat yang mengusahakan produk dan perkhidmatan pelancongan turut terjejas susulan COVID-19 ini. Syarikat penerbangan juga sangat terjejas kerana terpaksa menghadkan atau memberhentikan seketika operasi penerbangan segmen luar negara akibat berlakunya pandemik COVID-19 ini. Sekarang, kita beralih pula kepada langkah-langkah yang diambil untuk menangani COVID-19 dan untuk memulihkan ekonomi negara. Terdapat 3 komponen utama yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengendali dan mengurus ancaman COVID-19 di dalam negara. Komponen pertama adalah pencegahan, iaitu kerajaan menggalakkan rakyat memakai penutup hidung dan mulut, mengamalkan jarak sosial 1 meter daripada orang lain, melakukan ujian saringan bagi mengesan jangkitan, kerap basuh tangan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Komponen yang kedua adalah pembendungan. Contohnya, menangguh program-program yang melibatkan pengumpulan orang ramai yang hingga menyukarkan penjarakan sosial. Dan komponen yang ketiga adalah melaksanakan perintah kawalan pergerakan
iaitu PKP yang mampu mengawal pergerakan orang awam dan menghindari COVID-19 daripada merebak. Yang kedua adalah kawalan pergerakan bersyarat PKPB. Yang ketiga adalah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sebelah ini adalah poster yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19. Kita beralih pula kepada langkah-langkah pemulihan ekonomi di dalam Malaysia. Sepanjang PKP, PKPB dan PKPP dijalankan, Kerajaan Malaysia memberi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu prihatin untuk membantu memulihkan ekonomi negara dan rakyatnya yang kebanyakannya telah kehilangan sumber pendapatan dan pekerjaan. Rancangan Pemulihan Ekonomi Nasional atau Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Bencana yang dilaksanakan bagi tempoh Jun hingga Disember adalah untuk memberi tumpuan kepada memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Kerajaan juga telah meluaskan program subsidi upah yang bernilai RM5 bilion yang dikenakan dalam pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan yang mana program 3 bulan ini telah berjaya menyelamatkan lebih daripada 22 juta pekerjaan di Malaysia. Oleh itu, kadar pengangguran yang telah menurun sebanyak 0.4% daripada paras tertinggi iaitu 5.3% pada bulan Mei 2020 kepada 4.9% pada bulan Jun 2020 adalah pencapaian yang baik dari segi ekonomi negara kita akibat keberkesanannya daripada program subsidi upah yang telah diberikan oleh Kerajaan Malaysia. Berikut adalah poster berkaitan langkah-langkah utama pakej rangsangan ekonomi 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan juga pakej bantuan langsung pendapatan isi rumah. COVID-19 ini juga sangat memberi kesan kepada seluruh isi dunia daripada pelbagai aspek. Dari aspek kesihatan, pandemik COVID-19 telah mencapai angka 27 juta bilangan kes di seluruh dunia, manakala bilangan pulih pula adalah sebanyak 19 juta. Bagi aspek ekonomi pula, kesan pandemik COVID-19 dijangka akan melumpuhkan secara ekonomi seluruh dunia sehingga bertukar seram. Namun, kerajaan di setiap negara telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan langkah-langkah pemulihan ekonomi bagi memulihkan ekonomi negara masing-masing. Selain itu, terdapat juga laporan IMF yang menganggarkan 500 juta penduduk dunia akan jatuh miskin kesan daripada ekonomi dunia yang terjejas teruk ini. Berikut adalah grafik yang diperolehi daripada tikmail.com berkaitan COVID-19 dan kesannya terhadap ekonomi global. Itu sahaja daripada saya berkaitan COVID-19 dan ekonomi Malaysia. Sekian, terima kasih.